Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jamali bin Muhammad Nazir, nombor metrik 049999. Pada hari ini saya ingin membawakan kepada anda semua tentang asas dalam dakwah. Saya menggunakan rujukan Fiqhud Dakwah Ilallah, karangan daripada Dr. Ali Abdul Halim Mahmud. Okey, sekarang konsep dakwah. Saya bagi secara ringkas saja. Dakwah dari segi bahasa bermaksud, ia berasal daripada perkataan Arab, yakni da'ah, yang bermaksud mengajak, menyeru, menjemput atau memanggil kepada sesuatu perkara, sama ada perkara itu baik ataupun buruk. Dakwah daripada segi istilah pula, mengajak manusia dengan cara bijaksana ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah, dan melarang melakukan kemungkaran supaya beroleh kebahagiaan dunia dan di akhirat. Sekarang kita pergi kepada ta'arif. Di sini ada ta'arif dakwah dan ta'arif dakwah ilallah serta ta'arif fiqh dakwah ilallah. Ada 3. Okay. Untuk yang pertama, dakwah. Ad-dakwah hiya min da'ah ila syai' ay hathahu alaihi aw sakihu alaihi. Yang bermaksud dakwah ni adalah menyeru kepada sesuatu atau mendesak kepada sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Sebagai contoh yang ada dalam Al-Quran, kataan da'a itu qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana. Da'a ni bermaksud berdoa, menyeru. Seterusnya kita pergi kepada dakwah ilallah, ta'rif dakwah ilallah. Ta'rif dakwah ilallah ya dakwah ilal iman bih wa bima ja'at bihi rasulih bitasdiqihim fima akhbiru wa ta'ituhum fima amiru bihi wa fima nahu an. Dakwah ilal iman bih wa bima ja'at bihi rasulih, menyeru supaya beriman kepada Allah dengan menggunakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Bitasdiqihim fima akhbaru, dengan membenarkan segala apa yang di dalamnya, segala apa yang ada di dalam Al-Quran. wa ta'atuhum fima amiru bihi wa fima nahu an, dengan mentaati segala perintahnya, dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ta'arif dari segi fiqhud dakwah ilallah pula, ta'ammaq wal tafakkahu fi fahmi tarikhud dakwah wa asbabuha wa arkanuha wa ahdafuha wa asadibuha wa wasailuha wa nataijuha. Ta'ammuqan wa tafakkuhan yumakkinu ad-da'ah ila Allah min ardha ahsana ard. Ta'arif fiqh dakwah ila Allah ini bermaksud mendalami dan memahami, ta'ammuq wa tafakkahu fi fahmi tarikh dakwah, mendalami dari segi sejarah dakwah, sebab-sebab dakwah, rukun-rukun dakwah, tujuan dakwah, kaedah-kaedah dakwah, cara-cara dakwah, wa nataijuha, dan hasil-hasil dakwah. Ta'amukan wa tafakuhan yumkinu dakwah ilallah min ardaha asana ardah, mendalami dan memahami yang membolehkan seorang itu dakwah ilallah min ardiha asana ardah, boleh berdakwah kepada Allah dengan sebaik-baik asana ardah, dengan sebaik-baik tujuan. Seterusnya, sekarang kita pergi kepada penekanan dalam ilmu dakwah. Apa yang perlu ditekankan dalam ilmu dakwah? Di sini ada 4 yang perlu ditekankan. Yang pertama, haulu nuqtah irtikas hiyal iman.
Yang kedua, haulu nuqtah intilaq yal Islam. Yang ketiga, haulu nuqtah tuwajih hiya adlu wal ihsan. Yang keempat, nuqtah taufiq wa tawakkal ala Allah ba'da akhadha bil asbab. Yang nuqtah pertama tu bermaksud apa yang perlu ditekankan, yang perlu difokuskan adalah dalam dakwah ni adalah iman. Yang kedua, apa yang perlu dititik beratkan adalah intilak ni perkara yang dasar. Maksudnya kita pergi pada basic kita adalah Islam. Haula nuqtah tawajih. Tawajih bermaksud bimbingan. Apa yang perlu ditekankan kat sini? Membimbing mereka supaya bersifat adil dan bersifat ihsan. Yang keempat, nuqtah taufik. Kita, apa yang perlu dititik beratkan di sini adalah kita tawakal ala Allah ba'da akhadha al-asbab. Kita bertawakal kepada Allah setelah kita berusaha menyampaikan pesanan yang Allah suruh. Wa hadhihi an-naqat hiya ma'alim ad-da'wah ila Allah ila hadha ad-din khatim alladhi atimmahu Allah wa akmaluhu. Radiyatu lil bashariyah kulliha dinan. Kesemua nuktah ni ya mu'allimud da'wah ila Allah, mengajarkan kepada supaya dakwah kepada Allah, mengajarkan dakwah ila Allah ila hadha ad-din, hadha ad-din khatim, agama ini sempurna, alladhi atimmahu Allah akmal. Agama ini sempurna. Mengajarkan kepada manusia bahawa agama Islam ni agama yang sempurna dan sesuai untuk semua golongan umat manusia, bukan sahaja untuk golongan orang Arab atau orang Melayu atau orang India. Dia sesuai untuk semua manusia. Seterusnya, sejarah dakwah. Kita pergi kepada sejarah dakwah, yakni tarikhud dakwah. Secara ringkas, saya akan bawakan secara ringkas saja. Ad-da'wah ila Allah qadimatu qudam al-insaniyah dhatiha li'anna al-abal bashru yani Adam alaihi salam kana da'iyah ila Allah idza kana nabiyyan min anbiya Allah wa kullu anbiya Allah wa rasulihi da'ah ila Allah. Kat sini apa yang nak diberitahu adalah seruan dakwah ni sudah ada sejak wujudnya seruan dakwah ini sudah wujud sejak ada manusia yang pertama menjejakkan kaki di bumi, yakni Nabi Adam lah. Nabi Adam dakwah ni bermula pada Nabi Adam. Nabi Adam sentiasa berdakwah, menyeru kepada Allah, sembah Allah. Bukan Nabi Adam je, setiap Nabi yang diutuskan semuanya menyeru kepada Allah, menyeru berdakwah kepada Allah, menyembah kepada Tuhan yang satu. Hinggalah Nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan utusan terakhir yang telah diutuskan oleh Allah, juga berdakwah supaya sembah kepada Tuhan yang satu. Seterusnya, di sini kita ada rukun atau asas dakwah. Rukun atau asas dakwah.
Apa yang saya nak ceritakan di sini secara umum adalah di sini ada 3 hadhihi arkanu aw asasu, yakni akidah wal ibadah wal khalq. Ibadah seperti mana kita tahu maafkan saya. Akidah seperti mana yang kita tahu, dia ada 6 rukun Islam, 6 rukun iman. Dalam akidah itu kita akan mendalami bab-bab berkaitan dengan rukun iman, seperti beriman dengan Allah. Di situ ada bab-bab yang panjang. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan rasulnya, maafkan saya, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan qada dan qadar. Kat sini ada perbahasan yang cukup panjang. Saya cerita sekali ringkas saja. Seterusnya kita pergi pada ibadah. Dalam ibadah ini, ia sebagaimana yang kita tahu, dalam rukun Islam tu sendiri adalah ibadah untuk kita, yang mana tauhid. Tauhid tu kita punya syahadah, percaya pada Allah, percaya pada Nabi Muhammad. Dan kedua, wasolah, dan solat 5 waktu, wasiyam, dan puasa di bulan Ramadan, wazakah, dan melakukan zakat, wahajul bait, hajjul baitil haram liman istata', dan melakukan haji bagi yang berkemampuan. Ini ibadah rukun yang ada dalam rukun Islam. Ada 5. Seterusnya, al-akhlaq ay suluku fil mujtami'u, berperilaku baik. Kita sebagai umat Islam wajib berperilaku baik, berakhlak baik, menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat. Kita diwajibkan menjadi orang soleh lah. Sebab kita nak nak bawa dakwah ni kan, kena tunjuk akhlak yang baik. Serta wa minal amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, serta melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Wa adlu wa ihsan wa jihadu fi sabilillah, dan bersifat adil, bersifat ihsan, serta jihad pada jalan Allah. Ini dakwah, asas dakwah, jihad pada jalan Allah. Seterusnya, sekarang kita pergi kepada dakwah. Untuk pengetahuan semua, kita ada 4 peringkat yang ada dalam marahil dakwah ni. Yang pertama, marhalah ta'rif. Yang kedua, marhalah takwin. Yang ketiga, marhalah tanfiz. Yang keempat, marhalah tamkin. Ada 4. Hari ini saya memfokuskan kepada satu saja, iaitu marhalah ta'rif. Untuk pengetahuan secara umum saja, marhalah ta'arif ni adalah marhalah umumiyah. Dia merupakan satu peringkat yang mana kita akan mengetahui Islam itu secara umum. Bagi mereka yang sudah memeluk Islam, bagi mereka yang non-Muslim setelah lepas memeluk Islam, mereka perlu pelajari ilmu-ilmu ni lah. Sini ada secara atau maksud lain, fahamul mad'u lil Islam fahman mutakamilan. Dalam peringkat ni, fahmul mad'u, memahami mengajar mad'u tentang Islam secara keseluruhan. Islam itu secara keseluruhan. Okey. Marhalah ta'arif yang pertama membicarakan tentang syarhu usulul Islam wa qawaiduha. Di sini ada banyak
Yang kedua, tafsirul nususul islamiyah, menafsirkan nas-nas Islam, ayat Quran lah. Yang ketiga, izalatu syubhat wa raddul muftariyati 'alal Islam, meninggalkan perkara syubhat, meninggalkan perkara yang mengada-adakan daripada Islam. Perkara syubhat, perkara yang bid'ah, ditinggalkan. At-ta'rifu bil ma'uqat, ta'riful bil ma'luq. Yang keempat ni ta'riful bil mal'uqat. Yang kelima, jami'un nas 'alal Islam wa mubadi'u wa akhlaquhu wa tawajihim nahul fahmu wal amal. Okay, kita pergi yang pertama ni, ta'rif, marhalah ta'rif yang pertama yakni syarhu usul Islam wa qawaidu. Usulul Islam wa qawaidul Islam. Usulul Islam ni kita perlu mengetahui Al-Quran itulah. Kitabul Karim tu Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi, as-sunnah nabawiyah. Yang ketiga, perlu juga belajar ijma' qiyas dan wajalbul masalih. Yang keenam, qadarul mufasad, kaedah-kaedah Islam. Di sini ada 7. Yang pertama, beriman dengan rukun iman yang ada 6 tu. Yang kedua, rukun Islam. Rukun Islam tu yang ada 5. Tauhid, solat, lepas tu zakat, puasa, haji, 5 tu. Lepas tu bersifat dengan sifat ihsan, sifat adil, dan melakukan amar ma'ruf serta nahi mungkar, dan berjihad pada jalan Allah. Ini kaedah Islam. Seterusnya, marhalah ta'rif yang kedua iaitu tafsirun nusus Islamiyah, menafsirkan nas-nas Islam. Apa yang perlu dibuat adalah belajar bahasa Arab. Kaedah pertama adalah belajar bahasa Arab, nahwu sorofnya. Kita belajar nahwu sorof. Yang kedua, dalalatul alfaz wal ibarah, belajar tentang dalil lafaz-lafaz Al-Quran serta pengajaran dia. Yang ketiga, tafsirul Al-Quran bil hadis Nabi An-Nabawi, menafsirkan Al-Quran tu dengan hadis. Ma'rifatu asbabun nuzul. Nak belajar Al-Quran ni kena tahu asbabun nuzul sekali lah. Ma'rifatu nasih wal mansukh. Ma'rifatu nasih wal mansukh, mengetahui nasih dan mansukh apabila belajar tentang tafsirun nusus ni. Seterusnya, yang ketiga, marhalah tu ta'rif yang ketiga, izalatu syubhat, meninggalkan syubhat, waradul muftariyatul 'anil Islam, meninggalkan para syubhat. Seperti yang tadi saya telah terangkan, meninggalkan syubhat, meninggalkan perkara yang bid'ah. At-ta'rifu bil ma'uqat, yang keempat. Yang kelima, jami'un nas 'alal Islam wa mubadi'u akhlaquhu wa tawajihim nahu fahmu wal amal, menghimpunkan manusia supaya memeluk Islam, wa mubadi'u, prinsip-prinsipnya, wa akhlaquhu, ahlak-ahlaknya, menunjukkan kepada mereka, wa tawajihim nahu, seperti kefahaman dan amalan. Kesimpulannya yang saya nak simpulkan di sini adalah, dalam asas dalam dakwah, setiap umat Islam, setiap orang Islam sebenarnya semua boleh melakukan dakwah kepada siapa sahaja mengikut kemampuan masing-masing, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Semua boleh buat. Semua umat Islam boleh buat. Ilmu-ilmu tadi hanyalah asas sebelum seorang itu memulakan dakwah. Sekian daripada saya.
Wallahu alam. Maaf sekiranya ada sedikit gangguan batuk-batuk tadi. Maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.